Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita teruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan manhajut talaqul istidlal, tata cara penerimaan ilmu dan penilaian dalam Islam. Yang mana kita dah sampai pada usul yang kedua, itu berkenaan dengan bersandar kepada sunnah yang sahih. Dan kita kata usul al-sunnah ni ada tiga. Pertama, mengagungkan nas. Kedua, yang kita bincang sekarang, bersandar kepada sunnah yang sahih. Maksudnya kalau dia kata orang tu dalam diri dia ada sifat, iaitu dia dengar kalau Allah, kalau Rasulullah, dia rasa benda tu adalah besar. Banyak kita lihat kumpulan-kumpulan jemaah-jemaah di Malaysia ni yang kadang-kadang tu kita kata pakaian dia, rupa jubah dia dan serban dia actually menunjukkan dia sayang Rasulullah SAW. Tapi dalam masa yang sama, pesan sahih, sunnah sahih tidak, ada kat situ pun ada masalah timbul. Kerana kadang-kadang bila mereka beramal dan sebagainya, benda-benda yang tidak berkaitan dengan dalil-dalil sahih mereka akan pakai juga. Macam contoh macam apa? Pernah tengok kenapa kan macam orang tabligh dia suka style pemakan tu kan, dia akan jilat talam tu bersih. Betul, Nabi SAW akan jilat jari sampai bersih. Jilat talam bukan gitu. Dia gitu kan. Memang Nabi SAW akan bersihkan jari baginda SAW dan tak akan tinggalkan sikit pun sisa pada bekas berkenaan. Dengan alasan Nabi kata Nabi sebut bahawa kita tak tahu di mana daripada suapan manakah ada keberkatan. So dengan sebab itu kita disuruh supaya jangan biarkan ada tinggal sisa dalam makanan tadi. Tapi kita kalau ikut etika pemakanan barat, jangan makan habis kan, nanti nampak pelahap sangat kata dia orang. Tapi dalam Islam tak, bila kita dah makan tu makanan kita lepas tak siapa nak makan dah, maka kita makan dengan bersih. Jadi galakan tentang menjilat jari dan sebagainya dan membersihkan bekas makanan kita datang dari hadis Nabi SAW. Tetapi macam tu, macam orang tabligh bila dia nak suruh galakkan bersih tadi, datang dengan fadilat. Kalau fadilat kita sepatutnya sunnah Rasulullah tu ikut, tak kisah benda tadi logik tak logik, kita ikut je. Tapi bagi mereka, contoh macam nak galakkan orang ikut sunnah, mereka ada sebarkan hadis seperti su'rul mu'min syifa, ailia orang beriman adalah penawar. Jadi dia galakkan supaya benda tersebut ini kerana apa? Adalah penawar. Jadi di situ masalah dia. Pasal kita sekarang bukan persoalan masalah penawar atau tidak. Tak dapat fadilat kat dunia pun tak menjadi masalah. Yang penting benda tu menjadi sebab kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kejar. Tapi diorang kadang-kadang menggalakkan, menyuruh supaya buat satu perkara, tapi dengan dia dalil yang dhaif ataupun yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Kerana kita dah kata itu, kita bincangkan dalam surat yang ke-32 kita dah masuk kan. Peringkat berapa? Nomor Malik kan, kita sampai situ kan. Jadi nak baca situ hari ni. Jadi yang kita bincangkan sebelum ni pada awal bab usul kedua ni, kita bincangkan bahawa kemestian sunnah itu menjadi asas dalam pendalilan syariah. Mana lepas Al-Quran mesti sunnah, dan datang dalil-dalil semuanya menjelaskan berkenaan dengan kepentingan sunnah sebagai sumber Islam yang kedua penting selepas Al-Quran Karim. Bahkan sunnah itu adalah penjelasan Al-Quran, penjelasan bagi kitab. Maka nak tak nak orang tu nak belajar Al-Quran, kena belajar sunnah Nabi SAW juga. Bukan belajar Quran saja. Sebab sunnah sebab sunnah ada penjelasan bagi kitab. Macam bila Allah Ta'ala kata aqimus salat, Nabi tunjukkan kita solat macam mana. Wa atuz zakat, diterangkan zakat apa benda harta yang kena zakat, kadar dia, jumlah dia dan sebagainya. Jadi bukanlah benda menjadi orang kata sia-sia saja, tak. Bahkan memang kita kata kita buat benda berkenaan berdasar pada penjelasan bagi kitab. Ada orang diasingkan, dia kata tak ada kaitan. Tak, ada kaitan. Bahkan kaitan paling kuat adalah dia ada penjelasan bagi kitab. Biarkan Allah Ta'ala nyatakan, dia menjelaskan Quran ini, Allah Ta'ala akan menanggungnya. Maka tanggungan tersebut terzahir dengan sunnah Nabi SAW. Okay? Jadi bila kita bincangkan lepas tu, jadi lepas daripada perbincangan kerana pentingnya sunnah sebagai usul kedua dalam Islam,
Maka dengan sebab itu para ulama memberikan tumpuan yang besar dalam mengkaji, mempelajari, menghafal, menyampaikan, membuat kelas-kelas berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah harian. Okey, himpunan amalan-amalan harian ataupun perbuatan harian baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada Rasulullah itu ada untuk kamu, pada Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, siri tuntunan yang baik, tauladan yang baik. Yang baik maksud dia bukan baik maksud dia ada yang elok, betul dia actually baik, tak. Actually tak ada lagi baik dari itu. Maksud dia dalam akhlak ke, ya, dalam muamalah dan sebagainya, Nabi adalah yang terbaik. Tapi kita umat Islam ni dilimitkan secara direct berkenaan perkara, 3 perkara itu: akidah, ibadah dan akhlak. Akidah, ibadah dan akhlak. 3 perkara itu tak boleh tidak orang tu kena limitkan dia kepada apa yang Nabi SAW ajar saja. Kalau dia kata bab muamalah, mungkin cara belajar. Zaman dahulu tak ada printing, kan, syarikat printing tak ada, so kita tak ada komputer dan sebagainya. Zaman dahulu tulis dengan tangan, hafal dengan ingatan. Tapi zaman sekarang kita ada printing, kita print buku dan sebagainya. Ini berkenaan dengan muamalah. Kan kita kata Nabi tak ada sekat, Nabi tak ada kata macam kena hafal, wajib hafal, tak. Nabi kata kalau dia kata mana berdasar pada orang tu punya kemampuan. Nabi tak ada distrikkan kepada apa kadar sekalipun. Baik, dengan sebab itu kita kata kajian tentang sunnah ini, dan kita bincangkan itu, Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dahulunya kami bila mendengar seseorang itu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, kami akan hadapkan wajah kami ke arahnya dan kami mengalir air mata kami. Tapi lepas berlaku fitnah, berlaku apa masalah di kalangan di dalam umat Islam ini, munculnya kumpulan-kumpulan yang sesat, maka atau faham-fahaman yang terseleweng, mana mereka mengaku Muslim, tapi mereka terseleweng. Dia macam 3-4 hari ni dia keluar surah Syiah minta keluar daripada Islam untuk praktis Islam, untuk praktis Syiah. Jadi pasal dia sini, pasal dia tahu dia ambil tauladan daripada perbuatan atau kesilapan yang berlaku daripada Jais. Bila Jais dahulu pernah isytiharkan Qadiani bukan ajaran Islam. That wording is actually digunakan oleh kumpulan kumpulan Qadiani ni untuk melepaskan orang daripada sebarang hukuman ataupun peraturan Jabatan Agama Islam. Ini menyebabkan mereka sekarang ni bebas duduk kat Selayang, Kampung Nahoda dan sebagainya, ada base kat situ duduk lepak. Diorang tak dapat ambil tindakan oleh Jais kerana telah keluar kelas tu. Qadiani bukan ajaran Islam. Jadi orang boleh buat kerja apa dia nak. Jadi yang Syiah sekarang ni kat Malaysia dapat idea yang sama. Sekarang dia nak minta keluar daripada Islam. Kalau keluar daripada Islam di Malaysia, maka dia jadi macam Yapin, tak boleh tangkap kecuali ISA. Ya boleh. Itu cerita dia. Pasal alasan dia jadi satu agama baru, sedangkan dia masih gunakan kalimah Allah, Quran yang kita ada, nabi-nabi yang kita sebut, tak boleh sebenarnya. Sebenarnya patutnya macam Qadiani tadi pun sebenarnya Jais ada hak untuk tukar balik benda berkenaan. Tapi orang undang-undang apa masalah dia kan. Tapi pasal teknikal benda berkenaan telah menyebabkan diorang tersilap. Itu yang berlaku. Ada orang Jakim cerita. Itu masalah dia sekarang ni, penguasaan pula lah. Lawyer lembab, saya tak cakap lawyer lembab, tapi cerita gitu. Taklah, because if something happen, totally ada interaction. Itulah, tapi masalahnya dah lepas agak. Macam tu sebenarnya sekarang. Until now, kenapa tak ada tindakan diambil kepada Qadiani macam di Selayang tu? Kalau akak pergi arah dekat Pasar Borong tu kan, pasal Twitter dia macam Jais punya office, lepas tu ada signboard besar, Qadiani bukan ajaran Islam. Actually benda tu dia orang letak kat situ pasal depan sebelah kanan dalam kampung tu, tengah-tengah tu ada ni tanah daripada salah seorang orang kenamaan tokoh Malaysia ni. Disewakan tanah dia untuk golongan tu, buat kumpulan tu buat tempat base. Ada masjid dia, ada asrama, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi tak dapat tindakan sebab apa? Sebab tadi. Jadi sekarang gitu juga dia akan cuba lari daripada Islam untuk bolehkan untuk kekal. Jadi fitnah-fitnah macam ni kita kata bila tersebar, maka setiap zaman para sahabat dahulu, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya, jadi bila timbul orang macam ni, maka Ibn Abbas dia kata bila berlaku fitnah saja, pembunuhan Osman, pembunuhan Omar, lalu kami sebut kami tak ambil mungkin daripada orang kami kenal saja. Orang kami kenal kami ambil. Dan contoh dia kata Muhammad Ibn Sirin, dia kata dahulunya para sahabat bila nak ni mereka dulu terima aja. Dia kata tapi bila berlaku fitnah, sammu lana rijalakum, dia kata beritahu kami perawi-perawi kamu. Siapa perawi kamu? Beritahu kami. Supaya dan diambil daripada ahli sunnah, dilihat dari sunnah maka diambil, dilihat daripada ahli bidah ditinggalkan. Benda ni daripada zaman tabi'in lagi. Zaman orang yang berjumpa para sahabat lagi telah berlaku klasifikasi berkenaan dengan sunnah dan bid'ah. Mana bukan benda-benda macam benda baru, tak, benda lama.
Awal lagi, mana benda diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Maka dengan sebab itu mereka boleh bezakan mana siapa orang yang tersesat, mana pun tidak sesat. Sambung Imam Malik bin Anas berkata pengarang kita hafizahullah, Imam Malik bin Anas berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darah kamu. Sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darah kamu. Mengenainya lah engkau akan ditanya pada hari kiamat. Mana ilmu ini yang kita belajar ni, mana berkenaan dengan agama ni, adalah daging dan darah kita. Maksud dia, kalau kita kata apa kita buat, kita laksanakan, ini yang menjadi hasil hari akhirat nanti. Tumbuh daging yang elok, yang haram api neraka, atau tumbuh daging yang rosak, yang kotor, yang akan menyebabkan kita terbakar dalam api neraka, berdasar kepada amalan kita di sini. Mana kita akan dapat tubuh yang baru, badan yang baru, tapi badan kita berdasar pada amal kita di sini. Mana dan amal tadi adalah agama itu sendiri. Jadi dia kata, mengenainya engkau akan ditanya pada hari kiamat. Oleh itu, lihatlah dari siapa kamu mengambilnya. Dari siapa kamu mengambil agama ni. Mana daripada siapa kamu ambil agama kamu, maka lihat balik. Bukan main ambil saja. Betul lah kita kata ustaz-ustaz ni kita anggap niat baik lah nak mengajarkan agama. Tapi bila zaman dah berubah dan macam tadilah, macam berlaku fitnah dengan zaman para sahabat, maka mereka cuma ambil orang yang dikenali saja ataupun orang ahli sunnah saja. Zaman kita macam tu juga. Bila mana zaman dah timbul agama ni dinyagakan, kan, penyagaan agama ni mudah. Kerana orang suka dia jadi macam kerjaya, kerjaya. Okey, dan sedangkan di dunia ni kan kerjaya, benda ni semua orang kena buat. Mana rumah kita mesti ada setiap orang yang peringatkan diri masing-masing tentang Islam, atau dia sendiri ingatkan, dia kena belajar, bukan bergantung pada orang lain. Tapi oleh kerana zaman kita kesibukan, kan, banyak sangat kesibukan, banyak urusan duniawi yang kita tak sempat nak mentalaah, maka kita bergantunglah dengan ustaz-ustaz. Okey, fine. Tapi bila macam saya kata tadi, bila benda tu menjadi kerjaya, masuk kerjaya tadi, macam bila orang tanya, ustaz, anak saya nak hantar pergi belajar agama, ada market tak? Ayat tu macam, yelah, zaman dulu ada IT, orang semua belajar IT. Betul kan, doktor semua hantar doktor, mana lawyer semua hantar je lawyer. Jadi satu masa jadi agama ni jadi macam tu, dia orang kata, ada market tak? Saya kata, market apa? Dia kata market lah, maksud dia lepas ni ada kerja ke tidak dan sebagainya. Itu bukan soalan kita. Betul kita kata, ada orang kata, tapi nak makan apa? Itu benda lain. Nak kerja, nak buat kerja, dia macam-macam benda kita dah kerja. Tapi agama bukan pekerjaan yang untuk menghasilkan wang. Bila pergi zaman kita macam ni, lagi ada masalah. Kita kata, jadi memang patutlah macam mana Imam Malik kata, tengok dia siapa kita ambil. Pasal orang yang kita ambil tadi, kadang-kadang mungkin dia berkata, dia cakap satu peringkat awal dia ikhlas, tapi satu peringkat lain yang dia berubah dan sebagainya, tolaklah. Sebab kenapa? Yang di sisi asas, kenapa kalau dia nak ajarkan kita, dia ajar kepada kita apa? Lihat adakah dia ajar kita balik pada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau dia kata guru tu sendiri, dia boleh tersilap dan salah. Dia boleh silap, tersalah, dan juga dia boleh kadang tersesat dan sebagainya. Bahkan kita ada sejarah banyak kumpulan-kumpulan yang sesat dekat Malaysia ni. Yang kumpulan isyar sesat, yang tersesat. Contoh macam kumpulan Arkam dahulu. Kan semoga Allah ampunkan pengasas dia. Selagi dia tak isyar kepada Islam, kita minta ampun lah untuk dia. Anyway, bila awal kan ajaran dia, ini tak perhatikan. Pasal orang ramai taklid buta kepada dia, pengikut-pengikut dia. Bila dia kena tangkap dan isytiharkan sesat, pengikut dia buang semua sekali. Mana yang ada janggut, potong janggut terus. Faham tak? Yang buang janggut terus. Dari sekian dia buang semua. Mana hatta yang Nabi SAW ajarkan dia buang. Punca sebab apa? Sebab dia orang bukan melihat pada Nabi, bukan melihat pada Allah Ta'ala, tapi melihat kepada apa? Kepada pengasas tu, ketua tu. Orang ni, guru kita. Guru tu hilang, habis. Tu bahaya dia. Yang tanggal tudung straight. Bukan cakap tu, dia pudah. Bila diisytiharkan pengasas sesat, maka dia bukan pudah. Tanggal tudung straight. Dia langgar terus, habis. Punca sebab apa? Sebab dia beramal, dia mengambil agama ni berasal pada manusia. Manusia yang dikatakan tengok sebagai guru tadi, dia tak tengok kepada apa yang dicakapkan. Mana dia tak tengok orang tu siapa. Maka itu sebab kenapa kalau kita kata orang tu dia ajak kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ambil. Tapi kalau dia ajak kita kepada diri dia, ikut saya buat, saya tunjuk, saya rasa, tidak masalah. Di sini ada ruang dia kata akan menyebabkan rosaknya agama. Bahkan seorang yang rosak agama ni, dia dengan cara apa? Dengan cara ikutan dia kepada siapa. Dan guru tu sesat habis. Tak ada tinggal dah.
Dan bahkan kita kata bab mengenal Allah Ta'ala dan sebagainya. Memang orang tu kena datangkan dengan dalil. Bukan dia kata tapi kita berfikir, tak boleh. Mesti dalil. Bila beramal dengan Islam, mana solat kita, zakat kita, haji kita, puasa kita, masalah everything kena balik pada dalil. Pasal ini adalah apa? Darah daging kita. Macam Imam Malik kata, darah daging kita. Pasal yang menjamin kita ke syurga atau menyebab kita masuk neraka adalah amalan kita ni. Walaupun kita kata berdasar pada ihsan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala belas kasihan. Belas kasihan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala berdasarkan kepada amal kita. Faham tak? Jangan salah faham. Maksud dia, kalau ni contoh macam orang yang diampunkan Allah Ta'ala pun dengan amal dia buat. Bukan 0000 Allah Ta'ala bagi macam tu. Tak. Orang yang dilepaskan dengan sebab la ilaha illallah, orang yang dilepaskan dengan sebab apa, bagi minum anjing, orang yang lepaskan dengan macam-macam sebab, dengan taubat dan sebagainya. Orang yang dilepaskan dengan ketakutan kepada Allah Ta'ala, dilepas dengan amal dia. Bukan dengan out of nothing you are granted pardon. Bukan. Mesti ada sebab. Mesti ada amal. Walau sekecil mana sekalipun, mesti ada amal. Bukan tiba-tiba out of nothing, terus diampunkan. Tak. Macam tu jangan kemurkaan Allah Ta'ala. Bukan out of nothing, Allah Ta'ala menyampah kat orang tu. Lahir-lahir je anak orang sekian, warna kulit, warna apa, terus Allah Ta'ala menyampah. Mana ada? Faham tak? Dengan sebab itu kita kata amal kita kena belajar. Bila orang kata, pasal kita tak nyatakan bahawa kita masuk syurga dengan amal kita. Kita akan masuk syurga dengan amal kita. Tetapi penyebab bagi kita dapat rahmat Allah Ta'ala adalah amal kita. Allah Ta'ala akan pandang pada kita dengan amal kita. Jangan kita kata macam, tak adalah apa memang Allah Ta'ala pandang. Kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita berdasar amal kita buat juga. Sebab kenapa dalam masalah ni kita perhatikan betul. Dia takdir Allah Ta'ala, bila orang kata ada takdir. Dan takdir ni bukan ayat yang patut dilafazkan mudah-mudah. Pasal apa? Pasal lafaz dah takdir itu, dia berdasar kepada benda yang bukan dilakukan oleh manusia tanpa tanggungjawab. Contoh macam gempa bumi berlaku, dah takdir. Hujan lebat nak turun, dah takdir. Kan? Apa lautan dah jadi tsunami dan sebagainya. Kan? Yang ombak, tanah runtuh, semua tu dah takdir. Kan? Kebakaran hutan yang bukan dinyalakan oleh manusia, takdir Allah Ta'ala. Datang lahir kita ni cacat, takdir Allah Ta'ala. Tak ada dosa pahala kat situ. Tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi benda-benda yang ada satu lagi yang Allah Ta'ala izinkan kita buat, dia bukan galak kita buat, dia izinkan kita buat. Dia benarkan kita bergerak ke arah situ. Contohnya jadikan kita ni berkemampuan untuk bunuh orang, berkemampuan untuk buat dosa. Kemampuan tadi Allah Ta'ala benarkan, tapi masalah kita kat situ ada apa? Option. Anda masih lagi tergantung dengan apa? Dengan pilihan anda. Dengan sebab itu anda bertanggungjawab. Dan bila anda bersalah, anda kena cepat-cepat minta ampun. Bahawa itu tanda kita, ini responsibility kita. Kita salah, silap. Dan Allah Ta'ala izinkan kita, berikan kita macam-macam benda, cara untuk kita buat jahat tadi. Allah Ta'ala berikan kemudahan buat jahat. Tapi maksudnya bila anda buat salah, terjaduk buat juga, anda disalahkan Allah Ta'ala. Hanya iblis saja makhluk yang kata, qala rabbi bima aghwaytani, dia kata Tuhanku dengan sebab kau sesatkan aku. Manusia tak boleh cakap macam tu. Itu kata-kata iblis. Tak boleh kata Allah Ta'ala sesatkan kita. Allah Ta'ala lahirkan kita, contoh macam era zaman Pok Yeye. Tak aku macam zaman sekarang, siapa lahir zaman sekarang mau apa pakai tudung. Zaman dulu kan pakai baju ketat, betul pakai tudung, jalan gitu-gitu. Kan? Kita kata kan zaman sekarang K-pop pula, kan? Lahir zaman mana, era mana dan sebagainya, era orang beragama, era orang tak beragama, bukan kita pilih. Tapi itu mendorong kita. Ya betul. Tapi kalau kita dah tersungkur, maka bangunlah balik. Itu je lah. Kita ada Tuhan yang mengampunkan. Itu sifat Allah Ta'ala. Dia macam bab berezeki, dia juga berezeki. Yang mengampunkan dosa dia. Dia benarkan kita untuk boleh buat dosa. Dan sama-sama dia zahirkan kita apa? Dia maha pengampun. Balik pada dia. Balik pada dia dengan segera. Itu je. Jadi jangan kita salahkan apa takdir dan sebagainya. Dengan lafazkan takdir berlaku, apa benda ni berlaku. Takdir saja. Jangan. Lafaz itu jangan pakai semudah-mudahnya. Pasal kadang ada orang dia kata dah takdir sebab apa? Nak lepaskan diri daripada kesalahan. Rasa tersilap, rasa nak bertaubat tu hilang. Sebab apa? Sebab dah takdir. Allah Ta'ala yang izinkan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, takkan jadi pun. Betul. Tapi masalahnya ada benda Allah Ta'ala berikan keizinan pada kita, tanggungjawab. Bukan memang mudah-mudah tu sebab ada syurga neraka. Sebab kenapa kita kata action kita, tindakan kita ni Allah Ta'ala jadikan apa? Ada dosa pahala, redha atau kemurkaan. Dan dengan sebab itu kita kata kena belajar, kena tahu sunnah Nabi yang akan mengaturkan pergerakan kita bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu je. Mana apa assurance kita akan dapat keselamatan? Assurance kita adalah mengikuti sunnah Nabi. Itu je. Nothing more than that. Itu assurance. Mana apa jaminan anda akan masuk syurga? Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah Ta'ala, ikut aku.
Kalau kamu ikut aku, ikut Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Maksud dia Allah Ta'ala berikan jaminan, assurance kita dia kat situ. Siapa-siapa nak assurance, tak ada assurance lain. Tak boleh nak beli. Syurga tak boleh beli. Geran tanah dia tak ada jual lagi. Kan? Geran tanah tak ada. Nak rumah di syurga, ada cara dia. Nak pokok di syurga, ada cara dia. Nabi ajarkan. Jadi manusia tu nakkan apa-apa melalui apa? Melalui action yang dibuat berdasar pada aturan sunnah Nabi tadi. Sebab kenapa Imam Malik kata, ini adalah darah daging kamu, daging darah kamu. Sebab apa? Sebab benda ni akan menzahirkan kita. Jadi akhirat nanti Allah akan tengok kita di situ. Persoalan akan timbul melalui perkara berkenaan. Jadi tengok dari siapa kita ambil agama kita. Mungkin mudah-mudah aja. Nampak serban, jubah pakai baju putih, kelorok dan sebagainya kan. Terang kan, tengok bercahaya ustaz tu. Terus melupur kat kaki orang. Jangan. Kan, tak boleh. Mana kita tengok apa dia cakap. Apa dia bawa. Dia nak bawa kita ke mana. Kadang-kadang ada orang macam tu, pakai jubah, pakai serban dan sebagainya. Lain sekali dia ajak orang bertawasul dengan mati. Dia kan ajak orang supaya takut Allah Ta'ala, supaya bangun tengah malam, tak. Dia ajak apa? Wali ini, wali itu, syekh ini, syekh itu. Ada orang doa di kubur dia, lalu dimakbulkan. Dia ajar apa sebenarnya? Dia ajar manusia pergi mana? Itu dia kita kata, ke mana dia ajar? Kasi kita dah perhatikan. Datang-datang dia nyanyi. Dia ajar nyanyi lah. Ya anak-anak ke dan sebagainya kan. Seronok lah nyanyi. Apa ujung dibawa tadi? Ke mana kita nak pergi? Pasal kita kata kita hanya terikat dengan Rasulullah dengan amal kita. Bukan dengan apa? Nyanyian kita. Nyanyilah macam mana pun. Takkan ni mungkin orang-orang macam ni dia kata murjiah tau. Murjiah. Mana harap-harap kod-kod barangkali kalau dah kita buat macam ni Nabi nanti sayang kita. Kan dah banyak ada orang buat macam tu. So kita sekarang ni ambil laluan kita masing-masing. Bukan menyanyi je. Seronok menyanyi. Baik juga. Baik. Ibnu Taimiyah yang berdakwah yang mengajak manusia pendakwah yang berdakwah, dia telah menerangkan penyemakan sunnah nabawiyah. Diterangkan macam mana penyemakan sunnah nabawiyah ni, kenapa dibuat, apa kedudukan dia. Lalu beliau berkata, di antara kita dan Rasulullah SAW jarak ratusan tahun. Jarak kita dengan Rasulullah 1400 tahun lebih. Kita semestinya tahu bahawa dalam apa yang dinukilkan daripada baginda dan orang lain pun terdapat kebenaran dan kebohongan. Terdapat kebenaran dan kebohongan. Jarak kita dengan orang sebelum kita kan. Kadang-kadang tak payah ratusan tahun. Ratusan tahun adalah kita ambil cerita hantuah. Siapa boleh confirmkan hantu ada ke tidak? Tak ada siapa boleh confirmkan. Kan semua jadi macam dan sebagainya kan. Datang riwayat ini, riwayat itu, entah ya entah tidak, datang ini gunung ledang dan sebagainya. Kan kita kenapa jadi masalah? Sebab jarak kita dengan hantuah mungkin tak jauh dalam 500 tahun, 400 tahun. Tapi punca sebab apa? Sebab nukilan tadi. Nukilan yang datang pada kita tentang hantuah hanya daripada satu laluan. Itu Tun Sri Lanang. Tahu kan? Ke tak tahu? Tun Sri Lanang. Hikayat Melayu ke apa dia ada buku kan, dia buku dikarangkan. Jadi dia dalam buku itulah yang dikumpulkan sejarah Melayu dan sebagainya. Jadi tapi dia seorang. Dan dia tak hidup zaman berkenaan. Itu masalah dia, rejection berlaku. Bukan, jangan salahkan orang kalau dia kata benda tu nukilan dia. Kalau dia cilik dipercayai, tapi kena tahu dia siapa. Nak jarak ini pun kita kelang kabut, kita nak pastikan. Apatah lagi, itulah ada baru ni yang kan dulu cerita salah seorang apa pasal Dr. Harundin alihkan jin pakai bas. Okey. Siapa yang tahu benda tu dia dah batalkan? La ilaha illallah, ada yang tak tahu? Okey. Ini masalah dia. Dia bukan masa dia kata benda tak jadi. Dia kata benda tak pernah jadi. Ada siapa tahu? Dia terlepas. Selamikan daripada PICCU. PICCU okey lah. Okey, dah. Perak, habis macam-macam okey keluar. Habis. Tahu. Ambil. Cerita-cerita tu. Okey. Saya ni benda ni rupanya sampai sekarang tak. Benda tu berlaku, cerita tu dalam tahun 94. Sampai 2 sampai 3 macam tu. Waktu saya start sekolah agama dekat Perak. Jadi bila benda tu jadi, kejap. Mana dia? Okey boleh tunjuk. Dia benda ni boleh tunjuk. Okey. Di sini kalau anda kata orang tu rajin, buka dalam YouTube, buka je type Harundin bas. Jin bas. Okey.
Di sini, okey. Sering disebut oleh segolongan masyarakat Islam Malaysia yang menjadi buah mulut banyak orang Dengar kan? tentang betul atau tidak, Mana? berlakukah atau tidak. Internet saya laju. Saya pernah memindahkan segolongan makhluk halus jin dengan menggunakan keinderaan manusia, iaitu bas. Dan ada yang spesifik mengatakan bahawa saya telah memindahkan makhluk halus yang mengganggu kampus UKM Bangi dengan menggunakan bas. Begatnya bas itu seperti macam tidak dapat bergerak dan sebagainya. Saya telah pun menjelaskan ini dalam beberapa pertemuan lain yang pernah diajukan kepada saya. Dan sungguhlah saya nak sebut lagi sekali, dan saya harap sebutan ini akan menamatkan persoalan itu dan masyarakat jangan lagi timbul masalah ini. Adalah amat tidak benar saya pernah membuat suatu usaha memindahkan jeep dengan menggunakan bas. Tidak pernah berlaku, dan tidak pernah saya buat kerja yang macam tu. Yang berlaku adalah dia baca Quran dan sebagainya kat tempat tu. Itu ada, kita ada cara dia. Tempat-tempat yang memang Okey, dia kata apa? Maksud dia inilah. Dia kata benda tu tempat-tempat yang ada katakan ada jin dan sebagainya. Dia pergi situ, dia baca-baca ayat tertentu yang dia apa dia katakan boleh untuk apa memberikan kesan. Tapi perasan tak? Baru jarak kita dengan Harun dia berapa tahun? Berapa tahun? Dia hidup lagi kan? Okey, kisah tu dengan kita sekarang dalam 94, 2004, 2012, hampir 20 tahun. Tak seriously kan, kamu ramai-ramai ni kenapa? Datang mana cerita ni? Jarak kita dengan dia tak jauh pun. Kalau macam tu keadaan kita dengan dia, ada pembohongan dalam nukilan tadi, kisah hantuah ke dan sebagainya, apa lagi Rasulullah? Pasti Rasulullah SAW lagi kuat untuk orang mereka cerita atas nama baginda. Kalau tadi sekarang ni dia ni mengaku tak ada kan. So sekarang ni jarak kita dengan dia berapa tahun? Dekat je. Dia kata kalau dia meninggal sebelum sempat terangkan, apa akan jadi? Akak pun akan percaya lagi benda tu. Betul? Tapi ni sekarang dengan istiadat adalah tidak benar. Dia kata. Dia cakap adalah tidak benar. Ini contoh mudah. Nukilan manusia, mulut ke mulut ni, kan, telinga orang kata, ada orang cakap, ada orang kata, ada orang cakap, tak pakai. Bahkan dengan sebab ini kita kata ilmu hadis itu penting. Sebab macam Ibn Taymiyah kata, di antara kita dengan Rasulullah jarak ratusan tahun. Kita semestinya tahu bahawa di dalam apa yang dinukilkan daripada baginda dan orang lain pun selain baginda pun terdapat kebenaran dan pembohongan. Bukan mudah-mudah aja. Mesti ada orang tengah-tengah tu ada menyelit. Aku dengar, aku kata, itu jarak kita dengan Rasulullah 1400 tahun. Kan? Ini jarak kita dengan manusia, jarak yang masih hidup dengan kita 20 tahun lepas kisah ni. Pun kita kelang kabut kan, ya ke tidak kan. Dia sendiri kata tidak. So orang akan cakap apa? Tapi dulu maksud orang macam tak puas hati lagi. Dah tuan punya badan cakap tak ada pun, let go. Tapi masalahnya yang kita faham sekarang, pembohongan ke atas nama seseorang tu pasti akan berlaku. Bila jarak kita dengan dia mula ada gap dan sebagainya, jarak masa ke kedudukan ke tempat dan sebagainya, maka memang akan ada pembohongan. Maka dia kata, telah diriwayatkan daripada baginda SAW bahawa baginda bersabda, akan didustakan ke atasku. Saya kata buat alaiya. Nabi kata akan didustakan terhadapku. Mana akan dibuat pembohongan ke atas namaku. Jika hadis ini benar, maka pasti akan dibohong terhadap Rasulullah SAW. Mana ada orang berbohong atas nama Rasulullah SAW. Kalau dia kata hadis ini sahih, maka akan berlaku. Tapi kalaulah hadis ini tak sahih, dan jika ia adalah pembohongan, hadis ini adalah tipu, maka baginda telah pun dibohongkan. Sebab ada orang menipu atas nama Rasulullah, berkata saya kata buat alaiya. Dan actually the wording is actually already happened. Walaupun begitu dia kata walaupun begitu, tidak boleh seseorang berhujah dalam masalah furuk sehingga dia menyatakan apa yang sabit. Mana seorang tu kan dia kata nak menerangkan berkenaan dengan
larangan berbohong atas nama Rasulullah tadi, dia kena balik pada usul yang asal yang sabit dengan hadis yang sahih. Sebelum dia nak marah orang, cakap pada orang jangan buat, dia kena datangkan dengan dalil yang sahih dahulu sebelum dia bercakap. Itu asas dia. Jadi tak boleh Ibn Taimiyah kat sini bukan nak pakai hadis-hadis ni. Hadis ni kalau kita lihat, ada yang kata hasan, ada kata dhaif, ada yang kata sekian. Kalau hadis ini sahih, Ibn Taimiyah kata dia telah akan berlaku perkara ini. Kalau hadis tak sahih, benda ni apa? Benda ni telah pun berlaku. Apa yang dibuat tu telah berlaku. Di atas nama Rasulullah, pembohongan telah dibuat. Faham? Memang ada yang sahih banyak. Contoh macam Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong di atas namaku dengan sengaja, berbohong di atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia bersiap-siap untuk tempatnya di neraka. Itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis lain. Dia berkata, la takribu alayya, yang kamu berbohong di atas namaku, man kadzaba alayya ya jinnar, la innal kadhiba alayya laisa kadhiban ala hadin. Sebenarnya pembohongan tak atas namaku bukan pembohongan seperti nama orang lain. Man kadzaba alayya, siapa berbohong di atas namaku, ya jinnar, dia akan masuk neraka. Itu ada hadis sahih. Kita sekat, tapi tak payah pakai. Tapi yang kita fahamkan sekarang, asas dia pembohongan ke atas nama Rasulullah tadi memang akan berlaku dan telah pun berlaku. Dan kita kata benda berkenaan itulah kepentingan ilmu hadis itu timbul. Okey? Dia kata para imam hadis telah menggariskan kaedah ilmu yang tersendiri untuk melihara usul periwayatan dan juga menyimpulkan kaedah-kaedah periwayatan. Lalu mereka telah meliharanya dengan kelebihan Allah Ta'ala daripada dipermainkan dan dipalsukan. Oleh sebab itu, periwayatan hadis dan sebagainya dapat dijaga daripada sesiapa datang masuk kacau dan sebagainya, buat sesuka hati, ada benda yang tak ada dan sebagainya, dapat disekat. Kerana mereka lah rujukan yang dirujuk mengenai dirujuk untuk mengenal yang sahih dari yang dhaif. Untuk kenal yang sahih dari yang dhaif, tengok pada ulama-ulama hadis. Berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, nukilan-nukilan di dalamnya terdapat banyak yang benar dan banyak yang bohong. Mana apa benda kita quote unquote kata-kata orang dan sebagainya, pasti banyak yang benar, banyak juga yang bohong. Rujukan untuk membezakan di antara yang ini dan yang ini, mana yang benar daripada yang bohong, adalah kepada ahli ilmu hadis. Ahli ilmu hadis. Sebagaimana kita kembali kepada ilmu nahu untuk membezakan di antara nahu Arab dan nahu bukan Arab. Grammar Arabik yang grammar bukan Arabik, kena tengok kepada ahli nahu. Dan kembali kepada ilmuan-ilmuan bahasa, untuk apa yang daripada bahasa dan apa yang bukan dari bahasa. Begitu dengan syair, perubatan dan lain. Mana setiap ilmu tadi ada rujukan masing-masing. Macam orang tu kita kata berkenaan kereta dia rosak, jumpa mekanik akan sebut apa benda yang rosak, apa patut ganti dan sebagainya. Kemudian kalau dia kata dia kesihatan, jumpa doktor. Kita kata, dan doktor pula tengok doktor apa pula? Kan doktor telinga tak akan cakap pasal telinga, tak akan cakap pasal jantung. Doktor jantung tak akan cakap pasal otak. Setilik semua orang tu akan ada bidang masing-masing. Tapi bila tentang ilmu berkenaan mengenal hadis yang sahih dan dhaif, bila ulama hadis kata dhaif, tinggalkanlah. Yang peliknya sekarang ada orang kita macam, itu ulama hadis kata je. Yang penting, bukan penting hadis tu sahih ke dhaif, yang penting kita punya rasa. Kalau kita rasa betul elok tu, baguslah. Macam mana macam tu? Bagaimana boleh kita berkata macam tu? Pasal ini adalah agama. Sunnah ini adalah agama. Penukilan dia adalah agama. Mana sebarang kerosakan di situ akan menyebabkan rosaknya agama. Pasal dia berkaitan dengan penjelasan apa? Kitab. Untuk memahami kitab, kena tahu sunnah. Kalau sunnah dah lari, maka apa guna lagi? Kitab tadi akan datang dan orang akan interpret suka hati. Dengan sebab itu kita kata, tak boleh kita kata macam tu. Maka ada orang dia kata, saya tak kisah hadis sahih dhaif ni. Sahih ke dhaif ni tak penting. Yang penting dia adalah hadis. Tapi dah sama dia tak pernah dia tak ada dia nak menggunakan dhaif ni. Dhaif tapi tak ada itu walaupun dhaif tapi dia mau kepada kebaikan boleh guna. Itu yang saya tanya tadi, soalan dia, yang sahih dah habis ke? Dah habis dah yang sahih. Yang pergi ambil yang dhaif kenapa? Punca sebab biasa orang macam ni. Sebab apa? Dia belajar dia dhaif. Guru dia ngajar dia dhaif untuk dia. Dia beramal macam orang yang ikut kitab Fadail Amal kan. Kebetulan dikumpulkan hadis dhaif banyak tu. Yang pengikut tadi tak nak tinggalkan guru dia buat. Dia tarekat dah ni. Kan tarekat. Memang tarekat. Tak ada kerja lain. Ini belajar doa terus belajar sahih. Yang pergi belajar dhaif buat apa? Yang sahih kita nak beramal. Dhaif tu tak tahu pun tak apa. Kita nak pastikan amal kita betul. Dhaif tu tinggalkan. Tak payah belajar. Itu letak pada ilmu ahli ilmu hadis saja. Bila ahli ilmu hadis kata, macam ni tengok. Problem orang-orang yang beramal dengan benda ni. Diorang kata, sebahagian para ulama membenarkan, ni kita akan belajar nanti, berkenaan beramal pada hari dhaif dalam perkara-perkara fadail, lebihan-lebihan amalan. Okay. Kalau sekiranya riwayatkan hadis tak boleh, kenapa beramal pula? Contoh macam dalam Nabi kata apa? Nabi kata
man hadatsa anni bihaditsin, barang siapa ceritakan daripada aku, dalam Sahih Muslim, man hadatsa anni bihaditsin, siapa-siapa cerita daripada aku satu cerita, yura, dilihat, annahu kadziban, bahawa dilihat bahawa cerita tadi, dilihat bahawa ia adalah pembohongan, fahuwa, maka orang yang menceritakan tadi, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia salah seorang pembohong. Mana benda yang dilihat dusta, kita ceritakan, kita jadi pendusta. Dilihat, unconfirmed, dilihat. Kalau ceritakan tak boleh, kenapa boleh beramal? Think logically, kan? Kalau nak ceritakan benda berkenaan tak pasti daripada Rasulullah SAW, tak boleh cerita macam tu, kenapa beramal boleh pula? Yang tak ikhlas. Nak ceritakan tak boleh, nak ajarkan orang tak boleh, kecuali kena terangkan sifat dan sebagainya. Kenapa nak beramal pula? Kalau Nabi kata siapa-siapa cerita daripadaku dengan satu cerita, yang cerita terlihat ia adalah pembohongan, maka dia salah seorang pembohong. Kenapa benda macam ni dalam menceritakan tak boleh, beramal tak apa? Faham tak? Cerita tak boleh, Nabi jadi pembohong, Nabi kata amal tak apa. Tak logik lah. How can you cannot tell the story but you can do the thing, kan? Beramal dengan kisah berkenaan, mana boleh? Para ulama tegaskan perkara ni. Kalau cerita tak boleh, amal tak boleh juga. Maka kalau cerita untuk apa? Man haddatha anni, whoever haddatha, menceritakan, anni, from me, bi hadithin, with one story, one cerita, one hadith, yura, yang seen, kan, seen, mana dilihat, annahu kadiban, bahawa ia kisah tadi kadiban, pembohongan, fahuwa, maka dia ahadul kadibin atau kadibain, dia salah seorang pembohong atau salah seorang daripada dua orang yang berbohong. Jadi dia ahadul kadibin, salah seorang pembohong, pendusta. Kalau dia cerita benda yang dilihat, ia adalah pembohongan. Sekarang ni kita bukan bukan cerita, kita beramal dengan benda yang sama. Tapi kenapa dia orang kumpul ke tak itu? Para ulama kumpulkan hadiah doa untuk bagi tahu ini salah, jangan ikut. Bukannya kumpulkan untuk belajar beramal. Para ulama sekarang kita ada dhaif, kan? Mana apa para ulama Imam Syaukani, Imam Jauzi sebagainya. Sekarang kita maudu'at dan sebagainya, hadis-hadis fabricated upon the name of the prophet. Diorang kumpulkan supaya diorang bagi tahu ini salah, ini tak ada. Bukan untuk kita buat benda berkenaan, supaya kita tahu, oh ini salah rupanya, oh tak betul, tak sahih, dan kita boleh prevent orang lain daripada terikut. Macam ada siapa dia kena SMS kepada saya. Dia kata apa? Dia kata dia kata macam ni. Ni budak-budak ni suka SMS pelik-pelik. Tapi lepas tu saya marah dia orang, betul dia orang mengajuk. Okey. Masalah dia kadang-kadang dia sentimen. Dia nak nak cari abang angkat penyayang kot. Okey. Dia macam ni. Contoh ada banyak benda kisah yang hari tu, kisah Nabi nak wafat tu. Tahu kan? Junior saya. Okey, contoh sini. Dia kata, yang hari tu yang ada kes yang saya kata Aimat Rasulullah tu kan, yang masuk TV 9 dulu, yang dia kata Rasulullah nak meninggal, Rasulullah menangis, ya Jibril sakitnya kematian. Yang tu tak ada langsung, kan? Seriously, benda ni main-main tau, sesuka hati je. Tapi ini untuk menambahkan cinta Rasulullah. Halakah tu lah. Dia bukan degil orang cakap jangan ikut ESQ, ikut juga. Indonesia ke, Malaysia ke, Thailand ke, Filipina, tak kisah. Tapi yang penting ni benda salah. Bukan macam tu cara dia nak cerita bukan kisah Rasulullah nak wafat. Ambil hadis sahih, jangan main suka hati. Kalau cerita tak boleh, amal lagi tak boleh. Apa lagi jadi kamu menangis kisah berkenaan? Tak boleh tengok kisah. Hadis sahih tak boleh baca, tak belajar lagi. Perkongsian dari kawan WeChat, baca sampai habis, bodohnya kita selama ini. Buta siam, malam kena tipu. Dia kata kebijaksanaan Yahudi menipu kita. Tak boleh disambung. Kita Yahudi bijak bla 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 bla, mereka suruh kita minum lembu buatan mereka tapi mereka minum susu kambing. Bla bla bla. Nabi dia kan. Adalah benda itu. Tapi nombor satu antara benda-benda yang mereka ajar kita, diajar kita dalam buku biologi, buku pemakanan, kajian terbitan para kafir ni, bahawa kalau makan dapat vitamin B, bahawa nak tambah darah kita kena makan hati haiwan, hati ayam. Tapi sebenarnya Nabi tak menggalakkan pemakanan organ dalaman. Ini soalan saya nak tanya, datang mana dia kata Nabi darang? Hatta Nabi perut kambing tu para sahabat bakar-bakar untuk Nabi makan. Dan dalam hadis Nabi dia kata apa? Wahillas lana maitatan wa daman. Dihalalkan untuk kita dua bangkai, dua darah. Amal maitatan, ada pun dua bangkai itu falsamah wa jarat. Maka ia adalah ikan dan juga balalang. Tak payah sembelih. Tak ada bismillahirrahmanirrahim kan ikan tu. Bismillahirrahmanirrahim nak sembelih. Tak payah. Okey.
Wa ammad daman, ada pun dua darah berkenaan yang dihalal untuk kita adalah fal kabid wa tahal, mana hati dan juga limpa. Seriously kan, datang orang ni datang kata Nabi tak pernah makan organ dalaman. Siapa dia yang cakap macam ni? Sambungan lepas tu Nabi suka kopi. Diorang kata dalam buku ni kopi tak elok, kafe dan sebagainya, tapi mereka minum kopi. Nabi suka minum kopi. Soalan, mana hadis kata Nabi suka minum kopi? Ada kopi dalam masa tu. Itu masalah dia kan. Itu masalah dia. Yang ini kita kata suka hati tau, suka hati je. Dia rasa best kan, dia cerita. Ya, kita kata benda macam ni, kita kata jagalah. Pada anda sebenarnya bertanggungjawab dengan apa yang anda amalkan. Kita nak kena doa Allah Ta'ala, Rasulullah ikutan kita. Kalau kita asyik ambil doa dia, apa cerita kita? Kan dia macam seolah-olah macam hadis sahih tak ada belajar. Belajarlah hadis sahih. Kan yang hadis Riyadhus Shalihin tak habis baca. Kita Azkar Imam Nawawi tak habis belajar. Sibuk habis ambil ni cerita. Kenapa? Dapat mana? Ada sanad kami sendiri. Sanad putus pula. Masalah dia. Kan? Dia lawak sebenarnya. Dia kata orang-orang tarekat ni pelik. Saya rasa sekarang saya kata. Dia kata amalan dia sampai kepada Rasulullah. Soalan, daripada siapa? Kata Ali. Betul? Hasan Al-Basri. Betul. Dia sebut nama bagus. Tapi oleh kerana apa? Para ulama hadis bagi tahu. Hasan Al-Basri dengan Ali tak pernah jumpa. Putus. Tak, itu kelakarnya. Kan dia bercerita suka hati dia je. Kan macam kisah tu Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar 2 tahun je. Waktu tu dia ada macam Naqsyabandi Khalidiyah lari kepada Abu Bakar. Yang lain banyak semua tarikat kebanyakannya balik pada Ali bin Abi Thalib. Tapi jalan periwayatan dia lepas Ali apa? Hasan Al-Basri. Lepas tu baru dah siapa nama guru-guru dia orang. Tapi kelakar yang peliknya apa? Hasan Al-Basri tak pernah jumpa Ali. Itu putus habislah. Sebab kita kata kenapa dia orang tak boleh nak berhujah kata ini daripada Nabi. Tak layak mereka masukkan dalam hadis pun. Apa zikir mereka amalkan, apa kaedah mereka buat, semua tak boleh masuk. Sebab tak sampai. Syarat tak cukup. Pasal dalam beramal, ini betul Imam Malik kata, kita akan ditanya bukan apa kita buat. Soalan kita ikut siapa? Sebenarnya kalau ikut Rasulullah, ada syarat-syarat kita pastikan ilmu tu betul ke tidak. Pada rujukan untuk benda tu betul atau tidak, balik kepada ahli ilmu hadis. Bukan tukang kasut, bukan tukang doktor, bukan sekian. Pasal bidang masing-masing. Kalau ada orang tu sibuk berkecimpung dalam bidang berkenaan dengan pensahihan-pendhaifan hadis, maka rujuk pada dia. Biarpun kita tak suka dia sekalipun. Macam orang tak suka Syekh Albani kerana dia tidak berfahaman seperti Asy'ariyah. Janganlah fikir masalah tu. Masalah sekarang ni anda nak belajar apa? Hadis. Dan dia pakar hadis. Tengok pada apa yang dia sebut. Yang kita persoalkan pasal dia itu bidang dia. Macam dengan para sahabat punya anak murid. Ada yang sibuk berkenaan dengan tafsir. Contoh macam Mujahid. Kan biasa? Qala Mujahid, Qatadah, Sa'id bin Jubair. Nama-nama tu keluar dalam tafsir, tak keluar dalam ilmu hadis. Kebanyakan macam Qatadah kan, tak ada. Qatadah dia jarang sangat. So mereka lebih menumpu berkenaan tajuk tu. Ada berkenaan qiraat, pembacaan Al-Quran, rujuk pada orang-orang berkenaan. Jadi tak boleh samakan sejak ilmu. Jadi bila kita nak pastikan hadis itu patut kita amal ke tidak, balik pada ahli ilmu hadis. Bukan balik pada kita rasa agaknya, barangkali. Tak boleh macam tu. So kita mempermainkan usul agama. Ya. Tadi hadis kata dilihat sebagai bohong, tak boleh cerita. Maksudnya orang awam macam kita baca sesuatu ke? Bukan, maksud dia menceritakan, maksud dia kita ajar pada orang, sampai kepada orang. Macam contoh macam Nabi telah bersabda. Tapi benda tadi tak pasti sahih ke tidak. Tak boleh lah macam tu. Pasal sekali kita kata masyarakat kita banyak benda-benda pelik-pelik macam ni berlaku. Kan? Dia ajarkan benda bukan dengan sebab apa? Dengan sebab dikatakan, dengar kata, ada orang kata. Tak pasti pun. Kan? Alangkah tadi pun 20 tahun tak sampai lagi, orang tu masih hidup lagi pun kita terpinga-pinga pengindah jin pakai bas, semua orang kat Malaysia percaya. Apa hal? Apa jadi sebenarnya? Apa jadi pada masyarakat kita? Kalau kata ini simple, mana dalam konsep itu pun simple. Mana Harundin sini cakap, dia kata adalah tidak benar bahawa saya pernah pindahkan jin. Dia cakap itu kan. Bila kita kata balik pada ini, dia sini cakap. Tapi orang kita perhatikan jarak kita dengan dia dan tempoh 20 tahun kisah tu berlaku, kita dah kelang kabut. Jadi bukan tu, waktu bulan tu, tahun-tahun yang kisah terjadi, tersebar satu Malaysia. Budak sekolah agama, kami dengar cerita orang cakap. Tak ada tengok pun, tapi kisah tadi pemastian kena. Itu kalau dalam masalah kehidupan manusia yang tak ada halal haram. Tapi yang sekarang ni Nabi SAW, lafaz baginda, perbuatan baginda, perakuan baginda menjadi asas kepada halal haram. Maka nak tak nak kena belajar betul. Kena tahu sumber dia daripada orang-orang yang sepatutnya. Dan sebab itu kita kata Ibn Taymiyah, dia kata kerana datang ulama hadis ni, mereka rujukan. Maka rujuk mereka berkenaan dengan hadis yang sahih atau dhaif.
Mungkin pemahaman dalil tadi kita boleh kompromi. Maksud dia kita nak ikut cara dia faham. Tapi dalam masa yang sama apa yang hadis sesuai atau dhaif kena pakai. Jangan kita lari. Jangan kita tunggu biarkan pemahaman hadis tadi ikut suka hati kita, tak boleh. Baik. Kalau bab yang hadis tadi dah sampai Bukhari Muslim yang dah confirm dalam buku lah. Kita refer kat situ lah, tak perlu yang ustaz ni nak cakap saya ada sanad-sanad sampai. Tak payah. Yang sanad tu ke poyo je. Tak minta maaf cakap lah. Yang bila ustaz tu kata saya nak sampaikan sanad hadis saya. Tak, dia actually dia nak pergi mana? Dia ajar kitab rasa nanti saya anugerahkan sanad. Ajar kitab betul 5 minit, 6 minit. Mana boleh 1 jam. Betul sepenuhnya nyanyi lagu. Tak ada kerja macam tu. Tak perlulah dia nak. Tak perlu pun. Soalan kalau ada kata orang tu nak ambil sanad tu kan. Saya nak tanya sanad dia ambil wuduk, ambil sanad mana? Orang yang sibuk beramal pakai serban ada sanad. Kononnya sekian sanad kan? Yang saya tempat kitab tu kan. Kitab soalan. Kitab tu kena, kalau kita ada kitab Al-Quran tak pernah hafal pun. Kan? Hafal Quran dulu. Yang Quran tu kalau orang cakap belajar ada sanad. Ya, tapi kena hafal dulu. Anda tak hafal, apa anda pembacaan tak jadi. Bersanad ni actually Ustaz Yusof ni pun dia cakap tu. Dia kata saya pun rasa bersalah. Tapi pengajian bersanad maksud dia ni memang dah belajar sampai Rasulullah SAW maksud dia. Mungkin guru agama yang belajar Quran kita sekarang ni kat Malaysia ni mungkin ada separuh tu tak belajar kitab habis pun. Dia belajar Iqra' kan. Macam Iqra' kan laju baca. Tapi tak pernah ada guru yang mengajar kan. Contohnya macam direct kan. Mungkin kita tahu itu maksud dia. Tapi dari segi masalah asas, sanad ni kita ambil adalah kat Malaysia, tapi kat Yaman kami kata orang tak hafal Quran malu nak ambil sanad. Kan, how you can say that I have the sanad to Rasulullah but you don't memorize. Nak tu kena memorize dahulu. Macam tu kat layaknya dengan Quran. Apa layak dengan kitab-kitab lain? Sibuk ambil sanad kitab sekian, mengajar tak pernah mengajar. Actually normally kita kata nak benda berkenaan, layak kita mengajar dan kita ambil sanad berkenaan, barulah betul. Ini mengajar tak layak. Baca tak faham, tapi ambil sanad. Sebab Syekh tu bagi. Kenapa dengan sebab tu? Jadi keberkatan. Berapa ramai orang ambil sanad tapi macam tu je perangai dia, tak ada benda beza pun. Berubah. Bahkan ada orang kata sebut sanad, guru yang bersanad tadi. Hidup tak pernah pun dia kata nampak warak. Kan pakai kereta kain dan sebagainya kan. Contohnya lah saya sebut kan. Kan seriously kalau you compare. Kalau manusia tu tadi kita kata bila Rasulullah SAW tunjuk contoh terbaik. Kalau betul jadi macam Rasulullah tinggalkan benda sekian, sahabat Nabi ikut Umar pun tak apalah. Umar kan cara hidup dia macam mana. Ini kita kata bermewah dan sebagainya, tapi kita akan tunjuk orang kafir kita ni mewah. La ilaha illallah. Tak apa, beramal kerana nak menunjuk ke? Riak nama dia walaupun harta dengan orang kafir sekalipun. Siapa kata riak dengan orang Islam saja? Angkat tangan. Riak ni ustaz dosa dengan orang Islam je, orang kafir tak apa. Hatu burhanakum. Datang ni buat bukti. Mana boleh macam tu? Kan, tapi kelakar pelik tau bersanad. Tapi tengok cara hidup dia. Tak zuhud pun. Tipu dia suruh anak murid dia zuhud. Tinggalkan harta, mai bagi saya. Tinggalkan harta, mai bagi saya. Dia ambil harta anak murid dia. Apa bangang ke apa? Kan tak boleh macam tu. Maksud dia kita kata dia sibuk kata bersanad, tapi tengok amal tak jadi, tak logik. Apa amalan tak logik dengan benda berkenaan? Bahkan dia tak serupa macam Nawawi. Kan? Sibuk macam dengan ilmu dan sebagainya. Tak. Habis dia kata saya nak sampaikan sanad. Apa dia sanad yang sampai? Nak pergi mana sanad tadi? Belajar je sungguh sampai khatam baru dapat sanad. Kami belajar kat Yaman dahulu. Yalah macam tu, lepas habis khatam, guru tu kata saya ajar kamu benda ni, saya ambil dari orang sekian, orang yang ambil dari sekian. Kita dapatlah kisah tadi. Tapi lepas khatam. Ini khatam tidak. Baca speed reading. Lepas tu kemudian orang tu semua balik, aku ada sanad. Apa sanad tu menyelamatkan kita daripada malaikat? Malaikat lempang kan tunjuk, aku ada sanad. Dan malaikat nak ketuk kita, tengok aku ada sanad. Ada. Tak ada guna. Kalau keturunan tak menyelamatkan seorang, kan Abu Lahab, kan Abu Talib, Abu dan sebagainya, tak hubungan keluargaan tak boleh selamatkan. Apa hal sanad kitab boleh selamatkan kita? Apa tadi kita beramal pun. Bagi tak ajak orang belajar. Kan belajar sehari je. Mana ada belajar sehari dalam dunia ni? Mana ada belajar sehari kan? Sehari untuk sanad semua kitab. Lepas tu balik buat apa? Soalan. Gantung. Saya ada sanad ni. Soalan lagi kan? Frame. Tak jadi benda tu kita kena faham. Ya. Ustaz, kan kita hafal Quran ni, kita mesti tahu makna. Ya, terus? Jadi kalau kita tak tahu makna ni, kita hafal Quran ni. Memorization Al-Quran permulaan budak-budak umur 5-6 tahun tak faham benda pun Quran tu. Dia hafal dahulu. Masuk dalam hati kita. Pasal Quran ini tak faham maksud kita baca, pahala jalan. Dia beza dengan macam hadis. Hadis kita amal baru kita dapat pahala. Baca saja tak dapat pahala.
Baca, kenapa baca? Baca je. Susukati, tak boleh. Quran, baca saja dapat pahala. Alif, lam, mim. Dia kata, aku tak kata alif, lam, mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif, lam, mim, aku tak tahu maksud dia apa. Ada siapa tahu? Alif, lam, mim maksud dia apa? Tak tahu. Tapi Nabi kata, satu. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksud dia, tak faham maksud pun tapi pahala berjalan. Maka dengan sebab itu kita kata penghafalan Al-Quran tak perlukan kepada meaning dahulu. Tapi kalau dapat meaning sekali, itu bonus lah. Bonus, panggil. Kisah Ustaz juga. Kalau kita baca tak bermakna pun kita... Yang tu saya kata, ini hadis Nabi. Nah, ini hadis Nabi. Itu Ustaz tu cakap, ini hadis Nabi. Nabi kata, Nabi kata setiap huruf tu 10 pahala. Alif, lam, mim. Aku tak kata alif, lam, mim itu satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Saya tanya akak balik, siapa boleh terjemah kepada kita alif, lam, mim itu maksud apa? Panggil ustaz yang cakap tu, yang kata tak ada tahu mana, tak tahu makna, tak dapat pahala. Cakap dengan dia, alif, lam, mim itu maksud apa? Tengok dia jawab apa. Pasal bila Nabi sebut alif, lam, mim tadi, itu contoh bahawa benda tak faham maksud pun kita lafazkan daripada Al-Quran Karim, pahala berjalan. Pahala berjalan. Bukan pahala tak berjalan, pahala berjalan automatik. Faham tak? Jadi bila orang tu kata, oh tak faham, maka pahala tak dapat. Siapa kata? Pasal Nabi kata alif, lam, mim tadi, kita tak faham meaning dia. Tapi yang kita kata Allahu a'lam, kan? Allah Ta'ala lebih mengetahui maksud dia. Alif, lam, ra, Yasin, Taha, tak tahu maksud dia kan? Tapi Nabi kata every huruf berkenaan anda dapat 10 pahala. Dan setiap satu pahala tadi 10 pahala daripada langit dan bumi besar dia. Bukan besar bukit Uhud nampak lagi kan? Atas lagi. Tapi soalan sekarang, tak faham makna kan? Tak faham. So kita balik refer hadis Nabi tadi. Hadis Nabi beri clarification, berikan penegasan bahawa membaca Quran tanpa bertahu makna pun anda terdapat pahala. So jalanlah. Para sahabat tak tahu apa alif, lam, mim maksud dia apa. Nabi kata sebut kat situ. Mungkin Nabi tak sebut Alhamdulillah Alamin. Kalau Nabi sebut Alhamdulillah Alamin, dia kita akan masalah sikit. Tapi pasal hadis Nabi tadi bagi tahu alif, lam, mim tu, yang tak ada siapa boleh terjemahkan maksud dia sampai sekarang. Semua para ulama menyatakan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tapi setiap huruf akak lafazkan, walaupun tak tahu maksud dia, akak tetap dapat pahala. Macam tu tak masalah yang lain. So tak ada siapa boleh cakap bahawa tak faham Al-Quran baca, maka tak ada. Itu sebab penghafalan Al-Quran. Jadi budak dari kecil tak faham maksud pun, dia suruh hafal. Suruh hafal. Lepas tu baru mula belajar hadis. Dan dikaitkan terus, dia gandingkan. Para ulama dahulu 5-6 tahun mula start hafal Quran dah. Mungkin ada lewat 9 tahun, 10 tahun habis Al-Quran. Kita, yelah 5-6 tahun tu sibuk Baba Black Sheep, Have You Any Wool, kan? Anak awak dah pandai ke baca Baba Black Sheep? Apa? Kali bata Baba Black Sheep. Pandai dia nyanyi. Dia di depan Baba Black Sheep, kan? Saya dulu ingat kan. Kan masalah tak? Budak-budak kecil tu itu yang sibuk. Kita sibuk tak tahu ABC, kita menggelupur. Tak hafal Quran, tak pernah kita bimbang pun. Itu masalah kita. Ya, tapi sekarang ni kalau dah pangkat nenek, nak paksa anak-anak payah jugalah. Kan nak kata anak kau cuma hantar Al-Quran, mak ni sibuk je kan. Takut juga nak cakap. Tapi ini adalah confirmation. Faham tak? Budak-budak tu kena masukkan Quran dahulu. Tapi anyway, fahamkan sekarang. Pembelajaran, kalau orang tu nak betul-betul nak sanad, habis hafal dan ambillah sanad. Tak ada masalah. Macam di Yaman tu, kalau orang tu nak ambil sanad dengan apa, dengan qori Yaman kan. Qori kerajaan diorang kan. Bahkan diorang cop sijil. Sijil akan dicop oleh Kementerian Pelajaran. Kementerian luar akan cop. Yaman akan cop. Tapi dengan syarat anda kena lepas dengan orang tua tu. Dia buta. Anda kena datang kat situ, ulanglah bacaan tiap-tiap hari sampailah habis. Ya, saya bukannya main mengambil je. Ni ambil baca, pandai baca, tapi ambil sanad. Tak actually tidak bermakna. Faham tak? Macam mana dia boleh masuk kelas tu, Ustaz? Macam mana? Tak, biasanya kalau dah hafal dekat luar. Jadi kalau orang tu nakkan sijil tu dicop kan, dia jumpa pakcik tua tu. Syekh tu dia buta. Datang baca kat dia, Syekh Halili. Dia duduk kat masjid kan, petang-petang datanglah baca. Ada seorang, dia pembantu dia seorang duduk sebelah. Dia akan salin nama siapa yang datang baca. Lepas dah habis baca, then only dia bagi sanad. Dan lepas tu dia tantangan dia, baru dah kerajaan Yaman cop. Ya, untuk Quran. Ini kita yang suka hati je nak ambil. Nak saya ada sanad saya ada. Yang nak saudara saya dulu habis kan, dekat Yaman, dia ambil sanad berkenaan mana guru dia kata aku belajar dari guru aku sekian sampai Rasulullah. Tapi kita kata benda berkenaan ni lah bermakna bagi dia bila dia menghafal. Tak bermakna bagi dia kalau tak hafal. Kan apa meaning dia? Macam dengan masalah kitab, sanad kitab. Bermakna bagi anda bila anda habis belajar. Tak bermakna bagi anda kalau dia baca, saya berikan anda semua ijazah untuk apa?
Ijazah untuk dalam atau sanad ni kan, dia pakai untuk apa? Untuk orang tu mengajar. So that mana awak belajar ni dapat dari siapa? Dia guru sekian. Guru belajar siapa? Dia guru sekian, and so on sampai atas. Macam tu cara dia. Bukan main kita terjah aje kan. Dan bagus banyak kita contoh macam tafsir sebagainya, dia sebut oleh siapa yang menulis tu, siapa guru dia sebagainya sampai atas. Beritahu. Tu cara dia sebenarnya. Itu gunanya sanad. Bukan guru datang, saya boleh sampaikan sanad pada anda. Seriously buat apa? Kan nothing, worthless. Balik rumah tak ada boleh letak sanad tu ada dalam rumah. Di pusat rumah tu nanti akan semua beriman. Kan semua macam lepas masuk rumah tu macam rasa berimannya ada nur kan. Mana ada? Tak, itu sebab kenapa kita kata kenapa nak sanad? Soalan. Kalau anda belajar habis, dia bagi sanad tak apa. Kalau belajar tak habis, dan sanad buat apa? What's the point of sanad? Sanad tadi contoh macam kita dapat ijazah. Ijazah tu datang dengan cara kalau kita nak mengajar. Macam saya dulu macam Yaman kan, kami mendapat daripada apa macam Dr. Nurkan Zaidan. Dia kitab tu dia karang, dia ajar kami sendiri direct. Habis kitab tu dia kata aku beri pada kamu. Macam terjemahan dengan sans Al-Quran atau kitab beriman. Saya jumpa sini guru saya kata saya nak mengajar. Waktu tu kedutaan minta saya mengajar. Jadi dia minta saya mengajar, saya nak mengajar tu kan, saya kata dengan guru saya, boleh tak aku mengajar buku ni. Kita tengah mengajar dengan dia kata aku ajas tu lah. Aku beri keizinan bagi kau. Habis dah. Saya dapat daripada dia keizinan untuk mengajar buku dia. Habis cerita. Itu dia tak ada tulis sanad dan tangan Syekh. Cop kat dahi sikit. Dia orang nampak. Tak payah. Kan ada orang datang pergi tangkap gambar dengan ulama-ulama ni kan. Duduk sebelah tangkap gambar. Kenapa? Nak menunjukkan anda ni. Belajar kitab dia tak pernah belajar pun buat apa? Kan? Dan nothing, worthless. Kan? Kita meaningless benda berkenaan. Kita nakkan sanad, kita tahu kenapa kita nak. Dia kadang ambil sanad kan, sanad wuduk pun tak ada. Sibuk sanad kitab. Sanad wuduk soalan, wuduk tu. Dapat mana? Ada sebab tu apa? Ijazah. Nak pakai serban ada ijazah. Nak selempang ni ada ijazah. Lepas tu ada lapis pula. Berapa lapis? Ada ijazah dia. Ini kita kata yang pelik-pelik manusia ni bila beramal. Amal tadi kita kata pasal clarification. Kenapa benda tak boleh masuk dalam kitab fiqh? Kenapa tak masuk dalam kitab fiqh? Kenapa tak masuk dalam kitab-kitab ulama yang muktabar? Sebab benda ni tak ada sanad. Tak ada sampai Rasulullah SAW amalan tadi, tak ada para sahabat Nabi, maka putus. Dengan putusnya daripada perkara berkenaan, maka tak masuk kitab. Itu kita tanya pada orang ramai. Macam amalan baca Yasin malam Jumaat. Bawa kitab Mazhab Syafi'i, tunjuk dalam tu. Tak ada. Tahlil dan sebagainya, tak ada dalam tu. Tunjukkan kalau ada. Contoh macam kita diajarkan oleh para ulama Mazhab Syafi'i. Tunjukkan, saya nak tengok. Kenapa tak boleh? Sebab apa tahu? Para ulama Mazhab Syafi'i tak akan masukkan dalam kitab mereka. Sebab apa? Tak ada sanad, tak ada sandaran. Pasal mereka dah rujuk kepada apa? Ahli-ahli hadis. Ni kita kata boleh orang tu beramal benda pelik-pelik kan. Baca ayat sekian 1000 kali. Soalan, daripada siapa? Kalau dikata untuk diberikan faedah untuk dunia akhirat bagi dia, adalah apa yang Nabi SAW ajarkan. Lebih lagi benda-benda ghaib, menyelamatkan orang yang telah mati dan sebagainya, tak boleh datang dengan akal kita sendiri. Kita kata barangkali, kod-kod, boleh jadi, agaknya. Itu bukan Islam. Islam ini fix. Pasal kita ada Quran dan Sunnah, panduan kita. Dan sebab itu banyak amalan-amalan tambahan yang pelik-pelik ni tak termasuk pun kitab-kitab fix. Sebab apa? Sebab dia bukan termasuk dari kalangan daripada benda yang sampai pada Rasulullah SAW. Stop situ je. Barangkali betul, barangkali silap, maka tinggalkan. Kan maybe seorang tu dia pembohong, tapi at one time dia cakap benar. Kau macam iblis kan, syaitan. Kan pernah cakap benar pada Abu Hurairah. Nabi kata sadaqaka wa huwa kadzub. Dia cakap benar pada engkau sedangkan dia pembohong. The possibility is there, betul? Sekarang ni bila kita tahu hadis dhaif, dia tak semestinya dhaif. Kan barangkali boleh jadi hari tu dia cakap betul. Ada tak kawan kalian tadi? The possibility is there, tapi kita reject. Sebab apa? Sebab dia banyak yang bohong daripada yang betul. So, tak ada confirmation kat situ dan tinggalkan. Ambil yang sahih, banyak lagi. Jadi orang yang banyak suka hadis dhaif ni adalah pelaku bid'ah. Sunnah takkan buat benda ni. Dia tahu hadis sahih, dia beramal. Pasal kita beramal, nanti kita akan belajar. Kita beramal sebab dalil bersandar, bukan sokongan. Bukan kita cari dalil untuk sokong perangai kita. Anything kita suka buat, cari dalil, sokong apa benda yang kita nak buat. Macam Syiah, dia suka kain muta'ah kan, maka dia cari dalil untuk kata boleh. Dia kata boleh, dia cari dalil. Dia cari dalil untuk sokong perangai dia. Kan, tak sahih pun. Pembenaran. Nak menyokong perangai. Macam baru ni kan ada kes zikir lompat-lompat. Ni pun ada juga orang yang cuba nak pertahankan zikir lompat-lompat, zikir menari dan sebagainya. Dia datang kisah Ja'far bin Abi Talib bila Nabi kata anta minni wa ana minka. Ja'far datang lompat kepada Nabi. Takkan itu zikir? Dia tak serius langsung. Kan cara pendalilan salah. Kan keadaan mana biasa manusia ni berada, orang kata dia dalam keadaan contoh macam saya happy, saya sengih.
Orang tu happy, dia ketuk-ketuk kepala kat dinding. Actually benda tu bukan jadi ikutan kita. Hatta Omar ada perangai dia suka tunjukkan marah dia tumbuk orang. Dan boleh ikut. Omar banyak occasion yang boleh kata dalam kitab Sahih Bukhari Muslim banyak. Kalau kita ambil 2 occasion. Satu occasion yang ketika Abu Hurairah bawa slipper Rasulullah. Kemudian Nabi pesan pada dia, kan Nabi duduk dalam kebun kan. Dia ada satu lubang di kebun tu, dia keluar. Nabi kata, ambil slipper aku ni, barang siapa engkau temui kejap lagi dalam keadaan beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka khabarkanlah untuk dia syurga. Dia keluar temu dengan Umar. Dia pun kata, aku beritakan gembira untuk kau syurga kerana baginda kan itu. Umar buat apa tu? Umar tumbuk dia sampai terlentang. Jatuh dia. Umar tumbuk dia. Kan? Lepas tu dia nangis. Jumpa Rasulullah nangis. Umar tumbuk aku. Occasion lain contoh macam Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Gubernur yang Umar lantik untuk jaga Syam. Negeri Syam Kan bila Umar lintas sungai tu, berenang, sampai seberang, Abu Ubaidah kata apa? Wahai Umar, engkau Arab Turin, Arab Qaht, dia kata. Umar pergi kat dia. Okey, soalan sekarang. Nak pakai ke benda tu? Jumpa je orang cakap benda pelik-pelik, cakap pukul. Kan, kenapa tak pakai ni? Kalau teng-teng tadi pakai untuk zikir, tumbuk orang pula pakai zikir. Zikir style apa? Zikir style apa? Style apa, tomoy. Jangan macam tu kan. Jangan buat lawak bodoh kan. Bila kita buat macam ni kan, masalah yang bercakap ni ustaz kan, tuan guru, datuk doktor. Kenapa buat macam ni? Kan bila pendalilan tadi, kalau kebetulan kita punya tarekat buat benda berkenaan, tinggalkan. Masa benda tarekat saya buat tapi saya tak galakkan. Cakap macam itulah. Bukan kita datangkan dalil, kita sokong. Ini boleh kerana Ja'far. Lepas tu kisah yang orang Habsyah tu kan. Orang Habsyah tu, para ulama hadis nukilkan kisah berkenaan. Orang Habsyah apa dia kata menari di Rasulullah SAW. Bila bawa kisah berkenaan balik kan, dalam kisah berkenaan, benda tu berlaku pada hari raya saja. Dan para ulama letakkan hadis itu dalam bab berkenaan dibolehkan bermain senjata dan lembing dalam masjid pada hari raya. Itu bab dia, bukan bab boleh menari-nari lompat-lompat dalam berzikir. Tak ada seorang pun baca macam tu. Datang zaman kita ni suka sangat baca benda pelik-pelik. Benda tak ada lah. Kan? Tapi lagi. Ambil lah. Nak juga. Jadi pendalilan salah. Kan, itu sebab kenapa benda-benda macam ni tak ada dalil. Kita pada perangai tak senonoh, jangan cari dalil sokong perangai tak senonoh kita. Tahu? Faham Baik. Jadi kata, tengok sikit lagi. Ulama-ulama hadis adalah yang teragung di kalangan mereka dari segi nilai. Mana bandingkan ulama-ulama yang lain. Kan? Kita kerana setiap ilmu mempunyai orang yang mengenalnya. Ulama-ulama hadis adalah yang teragung di kalangan mereka segi nilai. Di kalangan ilmuwan yang banyak ni, ulama hadis adalah paling tinggi nilai dia. Paling terhebat dari kalangan para ulama dari segi kebenaran. Maksudnya mereka check kan, tahu orang nama siapa guru siapa. Dahsyat. Yang tertinggi di kalangan mereka dari segi kedudukan. Paling kedudukan yang terbanyak di kalangan mereka segi agama. Mereka paling tahu berkenaan dengan sunnah Nabi. Okey. Mereka adalah manusia terhebat dari segi kebenaran, amanah, ilmu dan pengalaman. Dalam jarh wa ta'dil yang mereka nyata, jarh ta'dil jarh ta'dil maksudnya dia dalam apa clarification, siapa patut kita ambil, siapa jangan kita ambil. Ini diorang tahu siapa ni, orang ni tak boleh ambil sebab apa. Jadi jangan kita ambil dengan dia sebab apa. Semua orang tu dikenali, difahami. Mereka seperti Malik, Syu'bah, Sufyan As-Sauri dan sebagainya. Ramai mereka ni yang dirujukan dalam pembenaran dan pentadhifan hadis Nabi SAW. Mereka ni bekerja untuk menjamin amalan fiqah, akidah dan sebagainya benar bertepatan kehendak Rasulullah SAW. Kalau mereka ni tak ada, maka dia hilang ilmu tadi. Semua orang cakap apa yang dia nak. Everybody will say anything yang terlintas dalam kepala, dia pun cerita. Lalu orang ramai pun terpaksa ikut. Kerana apa? Orang kata Nabi sabda, walaupun tak sahih. Tapi apa? Walaupun tak sahih tapi disebut hadis lah. Utubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau di negeri Cina Ada hadis sahih berkenaan tajuk tuntut ilmu. Tak perlu pakai hadis berkenaan. Contoh macam bila contoh macam ada orang dia lihat apa jihad. Dia actually hadis dhaif macam ni. Kadang-kadang bukan hadis pun. Yang kata apa? Nak kita pulang daripada badar kecil kepada badar besar. Yang Nabi pulang daripada badar, kata kita pulang daripada badar kecil itu perang lawan musuh. Badar besar adalah lawan nafsu. Padahal macam-macam lah. Kita kata sebenarnya macam ni tau, kisah berkenaan kita kata tak sahih dari Nabi SAW. Bahkan orang pergi jihad, keluar tinggalkan harta, anak, isteri dan sebagainya. Bukankah dia orang lebih besar lagi kedudukan dari segi masalah tinggalkan nafsu? Confirm dah nafsu dia tinggalkan.
Kan kesenangan, kerehatan di rumah dan sebagainya, daripada pergi berperang, berletih penat, sampai tempat tu, ada separuh tu pergi-pergi, musuh tak ada pun. Balik gitu je. Letih macam tu je. Tak, kita kata dari zaman sekarang ada GPS kan, boleh check dahulu ada ke tidak. Kan zaman dulu mana ada, pergi-pergi tu tak ya tak tidak. Entah kita tunggu sini, musuh tunggu tempat lain. Mana tahu. Jadi tak tahu, tak ada handphone, tak ada. Kan, handphone tak ada, nak check-check. Dekat mana diorang? Tak tahu, tak ada. Zaman kita, bayangkan zaman para sahabat dahulu, orang yang keluar dengan keadaan tak ketentuan tadi tu. Bukankah mereka lebih kuat lawan nafsu berbanding orang lain? Tapi hadis ini dipakai, yang tak sahih ni, yang bukan hadis pun, dipakai, disebar-sebarkan untuk menunjukkan bahawa apa? Amalan fizikal ni tak penting. Amalan dalaman penting. Tak ada. Biasalah. Ini kita cerita penyebaran kisah-kisah dusta macam ni menyebabkan orang kadang-kadang apa tak? Tak ada ambil kisah pun berkenaan jihad. Last sekali duduk diam kat masjid je. Yang kita kata zaman Salahuddin Al-Ayyubi dahulu, ketika dia ajak orang ramai untuk lawan tentera crusade kan, tentera salib. Tahu orang masjid dia kata apa? Pergilah kau, dia kata. Golongan sufi ni dia halau Salahuddin Al-Ayyubi daripada masjid sebab dia kata apa? Pergi kau sibukkan, kau kacau kami daripada zikir kami. Kau kacau kami daripada zikir. Zikir mana yang lebih besar daripada jihad? Para sahabat semua kata narul jihad afdal amal. Jihad adalah amalan paling afdal. Mana datang, tapi orang kata tak, jihad paling besar adalah melawan nafsu. Tak makan daging, duduk diam kat. Seriously. Kan kita ikut siapa? Ikut Rasulullah bukan itu. Rasulullah tak buat kerja macam tu. Tak duduk dalam tempat tertentu mengasingkan diri. Kalau Nabi buat 10 hari je setahun. 10 days only. Setahun itu ketika akhir Ramadan. Kalau siapa beria nak sangatkan beramal dengan berzikir saja kan, 10 hari setahun. You can cut off yourself daripada orang lain yang untuk beramal 10 hari saja. Tapi hari lain tak, Nabi sibuk dengan para sahabat, sibuk dengan sekian jihad dan sebagainya. Tapi orang ini tak faham. Tu yang buat kena cerita pelik-pelik ni. Ini semua duniawi. Salah. Sebab hadis Nabi tu menunjukkan apa? Itu bukan cara dia. Sebab kenapa kata hadis sahih dhaif ni main peranan dalam mindset manusia pun akan terganggu. Sampai orang kata macam, alah, itu jihad badan, jihad nafsu, belum tentu dia lepas. Serius tak? Kadang-kadang ada orang tu dia rasa best. Ustaz, kita dah doa macam tu, Ustaz. Ha? Kita dah Saya tahu macam tu fikirkannya. Itu saya kata, apakah jihad lebih afdal? Kan? Kalau kita kata kalau benda berkenaan, kalau orang tu dah keluar pergi fi sabilillah, tinggalkan, tak tahu lagi balik ke tidak. Serah nyawa, serah harta kerana Allah Ta'ala. Siapa lagi besar kedudukan banding mereka? Soalan. Simple je. Pasal Allah kata apa? Dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, Allah kata apa? Aja'altum siqayatal hajj. Adakah kamu menjadikan memberi minum orang haji? Wa imaratul masjidil haram, dan mengimarahkan masjidil haram. Kaman amana billahi wal yaumil akhir. Seperti orang beriman dengan Allah hari akhirat. Wa jahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Allah kata la yastawuna indallah. Tak sama di sisi Allah Ta'ala. Tak sama. Allah Ta'ala kata tak sama di sisi Allah Ta'ala. Surah Taubah. Tu masalah ya. Kejap. Nama baby apa yang better? Umar Faruq ke Umar Al-Faruq? Al-Faruqi? Nanti lah. Salah. Dia tanya nama ni masalah. Tak, kena letak nama panjang-panjang. Umar Faruqi ke dia sekali key je. Okay. Aja'altum. Okey, surah Taubah 19. Surah At-Taubah 19. But actually benda tu berlaku sebab para sahabat dia berbahas. Seorang tu kata apakah boleh afdal. Yang orang kata yang ini jihad, yang kata sekian. Dan sekali Nabi keluar, apa pasal kamu bising ni? Umar kata, selalu Rasulullah, tanya Rasulullah. Lepas tu bila ditanya Rasulullah, turun ayat berkenaan. Aja'altum siqayatal hajj. Adakah kamu menjadikan memberi minum orang haji? Wa imaratul masjidil haram, dan mengimarahkan masjidil haram. Sama kaman amana billah, seperti orang yang beriman Allah Ta'ala, billah wa yaumil akhir, dan hari akhirat, wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Allah kata la yastawuna indallah, tak sama si Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala beritahu macam tu. Tapi lah still golongan yang tak nak pergi jihad ni tadi kan, dia kata jihad paling besar adalah jihad nafsu. Dia sekali tak buat kerja apa, duduk lepak khayal seorang-seorang. Tahu? Syok sendiri, duduk diam dalam kelambu. Tak, dia orang buat ada kelambu. Tak. Salah. Faham? Jadi kena perhatikan balik. Jangan main-main benda macam ni. Pasal bahaya, pasal apa? Bila salah dalam menukilkan hadis yang dhaif ni kadang-kadang menjadikan mindset seorang tu salah. Salah faham, salah pemahaman, salah amal lah, pemahaman tu bahaya.
Kau macam percaya benda macam tu, last sekali tak bekerja pun. Sebab apa? I dah lawan nafsu I. Habislah. Kan rosak. Faham Jelas Okay, baik. Ada soalan? Jihad paling tinggi lah Ustaz. Ya, saya. Jihad yang paling tinggi adalah jihad qital. Itu sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih. Macam 10 awal Zulhijjah dia datang kan. Nabi kata apa? Nabi kata ma min ayyamid dunya. Okey? Tidak ada mana-mana hari dunia. Al amalu salih fiha, amalan soleh dalamnya ahabba ila Allah, lebih Allah sukai min ashril awal, daripada 10 hari. Yang pertama itu awal Zulhijjah. Illa apa tu para sahabat kata Rasulullah, hatta jihad. Para sahabat tanya, jihad pun sama ke ya Rasulullah? Takkan jihad pun lagi tinggi apa? Amalan pada 10 awal Zulhijjah tadi lagi tinggi daripada jihad. Nabi kata hatta jihad pun tak tinggi macam tu. Melainkan seorang yang keluar fisabilillah kemudian dia mati syahid, itulah orang lebih tinggi daripada orang yang beramal pada 10 Zulhijjah. Yang tak patah balik, dia pergi jihad tak boleh balik dah. Mana pergi habis macam tu je. Dia mati dalam jihad fisabilillah. Orang tu saja lebih tinggi berbanding dengan orang yang 10 Zulhijjah beramal. 10 Zulhijjah tu diisikan dengan amalan-amalan soleh yang bersama kita tak adalah. Kan kita sekarang ni orang sibuk. Tahu kenapa dia tak kejar. Dia start awal 1 Zulhijjah tu kena amal banyak. Dan Nabi kata itu amalan hari-hari, tak ada mana hari-hari dunia ni amalan paling orang Ta'ala sukai amalan soleh berbanding hari berkenaan. Ini para sahabat tanya, takkan lebih tinggi dari jihad? Pada masukkan jihad berjuang. Tapi Nabi kata melainkan orang tu mati syahid dan dia actually out over daripada orang yang beramal pada hari berkenaan. Tak ada. Dan bila Aisyah Rasulullah anha tanya, dia kata narul jihad afdal amal. Kami dapati jihad ni afdal amal, amal yang paling afdal. Afala nujahid, boleh tak kami berjihad? Ini permintaan daripada golongan wanita pada Rasulullah SAW, boleh tak kami berjihad? Nabi kata lakunna jihad, untuk kamu jihad. La qitala fi, yang tak ada pembunuhan dalamnya. Hajjum mabrur, haji yang mabrur. Yang haji mabrur ni lah, haji yang seorang tu jaga mulut dia daripada berkata-kata benda tak sepatutnya dia kata-kata. Itu je. Jaga lisan dia, lidah dia, mata. Ya, maksud dia tak bercakap lah. Dia kadang-kadang balik asrama lepas pergi tawaf, kena langgar macam Turki. Turki langgar kan. Lepas tu kita mesti ngumpat tak? Ngumpat lah kan. Lepas tu nampak orang tu kaki hijau, yang ni kaki kelabu kan, muka cantik dah orang Turki tu. Kita tengok kaki berkulat kan, kaki dia ya benar kan, hijau contohnya. Balik asrama lelaki perempuan sama je. Suka cerita. Dia diam, cuba belajar diam. Tahan mulut kita berapa hari, sekejap je, tak lama pun kan. Ini jaga mulut. Kita kata dalam hadis Nabi kata dalam Quran Allah Taala surah Baqarah Allah kata al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itulah bulan-bulan yang tertentu. Faman faradat fihi al-hajja, barang siapa yang tunaikan haji dalamnya, fala rafath, yang cakap lucah, maknanya cakap bawa pada persetubuhan, wala fusuk, jangan buat cakap benda yang buat benda-benda yang jahat, wala jidal, jangan bertekak. Even though anda adalah orang yang paling betul, jangan bertekak. Tak pergi kat sana pak cik tu seorang daripada PAS, seorang dari UMNO. Balah kat sana, tak ada kerja lain. Kan, tak payah. Jangan wala jidal, jangan tekak pun. Tekak orang ramai. Yang sebab orang saya jumpa bukan sekadar tekak, tumbuk orang. Kan orang Arab tak pandai bergaduh. Kan orang Arab sekadar dia tumbuk betul. Tak boleh. Kan, tapi diorang walau tahan. Tapi Nabi kata untuk kamu golongan wanita ada jihad yang tak ada pembunuhan ya. Apa? Haji mabrur. Haji yang dijaga segala perbuatan tadi. Mana mata jaga, mulut jaga, lidah jaga. Menanglah. Dapatlah haji mabrur. Bukan haji mabrur satu jawatan yang abstrak tak difahami. Tak, Nabi bagi tahu kena kejar lah. Jangan benda pergi tawaf balik-balik tu nampak benda bukan-bukan. Janganlah cerita kat orang. Tadi bila kita balik Malaysia bercerita kat orang, yelah, actually kalau dia kata kita stop kat sana je. Apa what happened in Vegas, stay in Vegas. Dia sini sebenarnya kalau kita dah latih 10 hari tadi, balik Malaysia kita akan cerita kat orang dah. Tapi kalau dia kata kita tumbuk orang kat sana, balik Malaysia kita akan cerita kat orang. Aku tumbuk orang. Actually ada seorang saya ingat tu. Dia khalifah tarikat Naqsyabandi. Orang tarikat lah. Dia pergi sana, agaknya orang tu langgar kepala, dia tumbuk lah. Tonggeng dia kata orang tu. Yelah orang Arab besar tapi tak pandai bersilat. Kita ni pandai bersilat kan, pukul orang suka hati je. Tak bangga pula. Yang maki orang dekat depan Kaabah, kena langgar kursi roda pun ada. Kan, tak boleh. Itu yang kita kata benda tu yang kena jaga. Pasal kita kat Malaysia ni, kat dunia ni kita ada kedudukan. Saya sampai kat sana, hilang Datuk Tan Sri kita. Kan orang langgar kita kan, apa orang Afrika letak kita buat ketiak dia je. Baru kita tahu mana keadaan mahsyar macam tu. Tu belajar. Kita ambil latihan. Nak tahu bahawa diri kita yang tak ada nilai.
Dari sisi Allah Ta'ala, kalau kita Allah Ta'ala pandang kita, dia ada nilai kita. Bukan dengan sebab pangkat kita ada, duit kita ada. Kan sampai kat situ orang tak tanya, macam orang kaya kan. Tapi ialah kerana itu yang kata, bila orang tanya dengan saya, kenapa banyak orang pergi haji tapi tak taubat juga, tengok balik macam tu juga. Antara sebab dia pasal dia, ataupun lah menteri-menteri ke, makan rasuah dan sebagainya. Kenapa balik tu barang yang tak senonoh juga? Sebab dia tak rasakan berkenaan perbezaan. Kan sampai kat sana dia rasa ada privilege lagi, maka dia ingatkan kat akhirat nanti ada privilege juga. Jadi lambat sikit nak taubat. Nah, lambat sikit taubat. Kena stroke boleh taubat. Okey. Jelas Okey, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.